ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين وصلوات الله وسلام عليهم وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قبورنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم.
Surah Al-Furqan ayat yang ke-73 dan 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang apabila diberikan peringatan kepada mereka dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta. Dan juga mereka yang diredai Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh daripada isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihormati Tuan Pengurusi Surah Al-Falah, Tuan Imam seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan seluruh kepimpinan-kepimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kalangan hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dan tersenarai dalam kalangan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinan dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita ruang untuk sama-sama kita hadirkan hati-hati kita dalam rangka untuk kita nak mengundang hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mencari akan hidayah Allah. Sebab itulah kita datang pada malam ini adalah bertujuan untuk kita mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan waktu untuk kita melakukan ibadah salat maghrib secara berjemaah, dan kita duduk sebentar berikan sedikit daripada masa kita untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata ulama, di antara majlis yang boleh membawa kamu kepada Allah ialah majlis ilmu, kerana ia sebahagian daripada majalis zikrullah, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah beri kesempatan untuk kita berada dalam bulan Muharram. Hari ini berapa Muharram tuan-tuan? Kahbirah 20 apa? Jawab apa tak mau jawab apa pun. 25. Betul 25. Buat semua pekat langut atas je bang. Ada jawapan. Tanya bulan Islam je pekat langut. Selepas ni nak kena padam dulu kot. Tanya dulu bulan Islam baru buka balik. Pahabak semua sihat ke? Alhamdulillah, syukur. Saya 2 hari ni tak apa-apa nak sedap badan ni tu, selimut ni tuan-tuan. Tapi tak mai Al-Falah ni rasa macam tak lengkap dalam bulan ni. Jadi nak kena mai juga tu. Abang Fadil tanya, okey ke Ustaz? Okey, on, insya-Allah. Doakan saya sihat insya-Allah. Jadi dari semalam gini doa seram sejuk. Ni doa sejuk ni, selimut ni. Insya-Allah mudah-mudahan. Sihat ke tak sihat kita kena teruskan insya-Allah nah. Mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah, daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi, bahawa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bagaimanakah ciri-ciri orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Allah yang pertamanya, bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana idza dzukiru bi ayati. Orang yang apabila diberikan peringatan, apabila diberikan akan ayat-ayat kata-kata daripada Tuhan mereka, iaitulah ayat Al-Quran, diberikan peringatan, diberikan pendengaran kepada mereka untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka tidak memekakkan telinga mereka, mereka tidak butakan mata mereka,
Mereka menerima peringatan ini dengan hati yang penuh terbuka. Ini golongan yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua kata Allah, orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah mereka yang berdoa kepada Allah mengatakan, wahai Tuhan kami, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berilah kami beroleh daripada isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. Kata ulama tafsir, menyukakan hati melihatnya mereka-mereka yang mempunyai isteri dan zuriat yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang mempunyai isteri, yang mempunyai zuriat, yang boleh memberikan pahala kebajikan kepada mereka, maka inilah yang disebutkan yang menyukakan hati melihatnya. Apabila kita melihat isteri anak-anak kita, anak-anak yang tunduk patuh melaksanakan ketaatan, isteri yang menundukkan pandangan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang disebutkan mereka yang sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka sentiasa mohon kepada Allah, jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sekarang ni semakin tinggi, COVID-19 semakin naik no? Kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat musibah yang melanda negara, negeri Kedah sekarang ni yang tengah teruk. Kesian kat orang Kedah tak boleh balik. Jadi saya pun tak boleh balik ke Kedah. Kan teruk, makin teruk ni 100 lebih. Saya tengok-tengok lah, kampung saya pun kena teruk lah ni. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk mereka kembali pulih seperti mana sedia kala. Penyebaran COVID-19 di negeri Kedah sekarang ni semakin cepat merebak. Jadi kita katakan jangkitan itu semakin cepat secara pantas kita katakan. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah tak datangkan ke tempat kita dan angkat semula wabak yang melanda negeri Kedah dan negeri lainlah, di antaranya Sabah dan sebagainya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab kita. Dia tak boleh ralik lama sangat ni. Muqaddimah pun dia kena pendek pasal orang bagi amaran lah. Ustaz tak boleh lama, setengah jam lah. Maka 8.30 kena berhenti lah. Korang-korang nak masuk Isyak tu 8.20 apa masuk Isyak? 8.22. Paling kurang 8.30 kena berhenti lah Ustaz Lepas dah mula bagi amaran lah. Tengah baca Quran pun loceng bunyi lah tadi. Nak kena berhenti awal lah tuan-tuan. Allah, kita pun rasa tak puas. Hak mengajak ni lah, mai jauh-jauh. Belum ni dekat tak apa, ni mai dari Senayan tu. Dia cakap setengah jam. Semalam saya ceramah di Putrajaya, Perisen sebelah. Setengah jam sama. Saya kata Allah, nak buat macam mana pasal kita supermarket boleh duduk lama. Tapi mai surau tak boleh duduk lama. Nak buat macam mana? Kena pergi duduk supermarket lah. Kena pergi duduk Tesco, Giant. Kita buat ceramah kat sana. Pasal sana boleh duduk lama. Sejam pun tak apa, 2 jam tak apa. Tapi mai surau masjid ni, dia tegur Ustaz, nak ceramah ke tak mau? Buat perangai. Pukul 9 habis kami ban tu. Oi. Ni bukan kata kat tuan-tuan ni. Daripada pihak yang berkenaan, wallahu alam. Ui, ada live. Ramai-ramai tu. Baik, kita sambung pengajian kitab kita. Tidak ada kena-mengena dengan hidup ataupun dengan yang mati. Baik. Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Kita sambung pada muka surat yang ke-90, betul lah? Tajuk yang baru iaitulah adab-adab hari Jumaat, betul ya? Wa qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin amin ya rabbal alamin. Ketahuilah olehmu bahawa hari Jumaat itu adalah hari raya bagi orang Islam. Semalam hari Jumaat iaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari itu ada satu saat waktu yang mustajab doa. Tiada
membutuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin yang doanya kecuali Allah Ta'ala akan memberikan apa sahaja yang ia minta. Maka bersiaplah engkau menghadapi hari Jumaat itu mulai dari petang hari Khamis lagi. Maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang hari Khamis, kerana masa itu sudah menyamai kelebihan pada hari Jumaat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumaat, tetapi hendaklah puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Khamis, atau puasa pada hari Sabtu, kerana ada larangan bagi mengkhususkan puasa pada hari Jumaat sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, ketahuilah olehmu bahawa hari Jumaat itu adalah hari raya bagi orang Islam. Kita duk sebut Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat ni adalah penghulu segala hari. Jadi apa-apa pun hari Jumaat lah. Yang mana, bila mana dalam seminggu tu hari yang paling bermakna, hari yang dilipat gandakan pahala, hari yang banyak diberikan kelebihan-kelebihan dalam seminggu ni adalah hari Jumaat. Maka kita semua dah tahu dah, hari Jumaat tu adalah hari yang mulia, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita je, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari Jumaat ni tuan-tuan, jangan main-main. Jangan main-main apa ni? Perbanyakkan ibadah, perbanyakkan salawat, perbanyakkan tasbih, perbanyakkan tahmid, perbanyakkan takbir, perbanyakkan istighfar pada hari Jumaat. Bermula daripada Khamis waktu maghrib, masuk hari Jumaat dah. Dalam Islam dikira Khamis maghrib tu dah masuk Islam. Masuk Islam pula dah. Masuk hari Jumaat dah. Cerita masuk Islam pula dah. Masuk hari Jumaat dah. Maka Khamis malam tu, waktu ketika maghrib tu, kita dah mula dah untuk perbanyakkan ibadah. Kata Imam Ghazali, persiapkan diri kamu. Maksud persiapkan diri kamu ni, kita nak kena mula dah plan apa kita nak buat ni untuk kita sambut hari Jumaat, nak masuk hari Jumaat ni. Kita kalau tanya orang kita, kira malam Jumaat lah. Dia kira malam Jumaat, tak tahu pasal apa, tak tahu. Dia kira malam Jumaat dah, dia tak nampak ni. Hari ni kita dah mengaji dah. Mula daripada Khamis malam Jumaat tu, kita nak kena siap dah. Nak kena zikir apa, nak kena istighfar apa, tasbih apa, kita nak kena tahmid, nak kena tahlil, nak kena takbir, nak kena susun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dengan pakaian, untuk kamu menyambut hari Jumaat dalam keadaan kamu pergi semayang Jumaat dalam keadaan penuh persediaan. Bukan kita pergi hari Jumaat dengan keadaan tergesa-gesa, sampai baju pun tak ada nak pakai hak elok. Dalam waktu kita bekerja pun kita kena persiapkan pakaian yang elok. Bukan duk tengah kerja tu kalut-kalut pergi semayang dengan pakaian-pakaian tak tahu bersih ke tak. Lah ni pejabat-pejabat pun dah banyak dah tentukan hari Jumaat kena pakai baju Melayu. Banyak dah. Cuma kita dengan nak pakai ke tak mau pakai, kita yang pilih. Dah habaq dah hari Jumaat, bebas boleh pakai baju Melayu pasal nak pergi sembahyang Jumaat. Pakai jubah pun tak apa. Kau tak boleh, pejabat. Tapi sebab saya pernah tengok, saya pernah pergi bagi kuliah hari Jumaat kat pejabat ni, dia pakai jubah. Dia kata, hai, mai pejabat pakai jubah boleh no? Hari Jumaat Ustaz, bebas. Boleh pakai jubah, tak apa, alhamdulillah pakai jubah. Pakai baju Melayu, buah sampin, buah sikit, okey ya, clear. Hari raya. Bukan hari besar-besar ni, hari raya. Hari raya bagi orang Islam, hari Jumaat ni, pakai sampin, tak ada masalah. Orang nak kata apa, kata ni hari raya. Kita nak tunjuk kata hari Jumaat ni mulia sungguh. Allah sediakan khas untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kita sebut apa yang perlu kita lakukan pada hari Jumaat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada membetuli akan saat itu oleh orang yang mukmin dengan doanya kecuali Allah Ta'ala akan berikan apa sahaja yang ia minta. Maka waktu mula daripada malam Khamis, malam Jumaat, waktu maghrib tu, maka banyakkanlah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkara lain melainkan Allah akan mustajabkan doa kamu pada hari Jumaat. Mula daripada bila? Khamis malam waktu maghrib tu. Sebenarnya dia daripada asar tu dah mula dah. Dah mula dah. Kalau kita cerita maghrib senang ni, waktu maghrib tu dah betul-betul masuk lah. Kita terus banyakkan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka waktu hari Jumaat ni ramai yang persoalan orang tanya, boleh puasa tak Ustaz? Boleh puasa tak hari Jumaat ni? Hari Jumaat ni ulama larang puasa kalau tak ada pula dah. Benda apa ni Ustaz? Kalau tak puasa hari Khamis, hari Jumaat tak boleh puasa. Ataupun kalau tak mau puasa hari Sabtu, hari Jumaat tak boleh puasa. Dia tak boleh sorang-sorang dia. Dilarang kita berpuasa pada hari Jumaat. Kerana apa? Kerana takut menyerupai dengan puak Yahudi. Yang mana hari Jumaat mereka merupakan hari kebesaran mereka juga. Ada yang puasa juga hari Jumaat. Mungkin puak-puak Yahudi ni lah. Hatta geng-geng Syiah pun hari Jumaat. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah hari Jumaat, mereka kalut duduk tepi bakiak, duduk buat khutbah asing. Kena pergi tengok ni geng-geng lah ni dah mereka bantras cukup-cukup lah Saudi pun. Sebelum ni saya pernah tengok 2-3 kali tak. Dia duduk tepi perkuburan bakiak tu, dia duduk buat khutbah. Saya duduk ingat pasal apa. Rupanya geng-geng Syiah. Geng-geng Syiah mereka duduk pergi, mereka percaya kata Saidina Ali ditanam dalam bakiak. Dia daripada buat khutbah, saya pun pergi nak cuba dengar tak apa, nak faham cakap apa tu. Maka bila keadaan macam tu, polis tiap hari Jumaat ya, mereka akan kawal di sekitar bakiak. Ni kata puak-puak ni yang bukan Islam ni, Yahudi, yang menyerupai amalan dan apa yang mereka buat pada hari Jumaat tu, takut kita puasa tu sama dengan ibadah yang puak-puak Yahudi ni buat. Jadi tak boleh kita puasa hari Jumaat saja. Jadi niatlah kita puasa hari sunat hari Khamis dan kita puasa. Sebab apa lama menyebutkan, Imam Ghazali menyebutkan puasa hari Jumaat ni kerana terdapat kelebihan yang luar biasa yang dilipat gandakan sekiranya kita berpuasa dan beribadah pada hari Jumaat itu. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang kita boleh buat dalam hari Jumaat ni adalah di antaranya membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi ni antara sunnah yang Rasulullah buat. Baca surah Al-Kahfi pada malam hari Jumaat. Ada orang tanya soalan pula, habis Ustaz, masjid surah buat baca Yasin macam mana? Tak ada masalah. Hai Ustaz, tadi kata Kahfi. Ya, Kahfi kita cerita sunnah. Kalau Yasin tak sunnah kan Ustaz? Tak ada disebutkan Rasulullah baca Yasin. Tapi nak baca Yasin, ulama susun untuk kita baca Yasin. Sebab apa? Ada sebab dan musabab dia. Di antaranya Yasin pendek lagi pada Kahfi. Tak ada lah dikatakan wajib setiap malam Khamis, malam Jumaat ya kena baca Yasin. Tak boleh kata wajib pula. Adapun begitu, baca Yasin tidak salah kerana ia sebahagian daripada kita membaca Al-Quran. Maka terpulang lah. Ada surau buat kadang-kadang baca Kahfi, ada surau kadang-kadang buat baca Yasin. Kalau baca Kahfi malam Jumaat ramai-ramai, perasan Isyak lambat lagi nak boleh semayang. Ulama susun balik ibadah tu supaya kita buat tu, jangan kita menetapkan wajib Khamis malam Jumaat je mesti Yasin. Yang tu tak boleh. Pasal tidak ada dalil yang mengatakan Yasin wajib malam Jumaat. Tapi nak baca tak ada masalah. Kebanyakan daripada ahli sunnah wal jamaah kita baca Yasin. Tak apa. Sebab apa? Kita nak menggalakkan masyarakat kita supaya boleh baca Quran juga seminggu sekali. Kurang-kurang dia main malam Jumaat tu kita baca Quran. Bila mana tak mau jadikan wajib, ada masjid surau buat kuliah juga malam Jumaat selang-seli. Okey, no problem. Tak ada masalah. Cuma jangan kita jatuh kepada wajib mesti baca Jumaat je, mesti baca Yasin. Ada tak macam tu? Ada. Oi, tak boleh kalau tak baca Yasin ni kira tak lengkap Minggu ni kira tak lengkap tak boleh sampai macam tu. Adapun digalakkan untuk kita membaca surah Kahfi kerana ia sebahagian daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kelebihan baca surah Kahfi ni. Baik. Apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, hendaklah engkau mandi kerana mandi hari Jumaat itu adalah satu kepastian hukumnya sunat muakkadah. Yang ni ramai yang terlepas. Ramai yang terlepas daripada solat mandi sunat Jumaat ni. Kita rasa macam tak apa-apa nak penting. Ustaz, pagi tadi mandi dah. Kira tak tu? Kalau kita niat mandi sunat Jumaat, maka dikira lah. Tapi adapun disebutkan mandi sunat Jumaat ni dekat-dekat kita nak pergi sembahyang Jumaat dah.
Digalakkan begitu, disunatkan begitu. Kenapa? Ia sebahagian daripada membersihkan diri kita sebelum kita pergi semayang Jumaat tu. Kalau kita dari pagi, kira kan tak kira, tak ada masalah kalau niat mandi sunat Jumaat tu. Cuma dah peluh kita pergi kerja dan sebagainya, kita pergi dalam keadaan yang tak berapa nak clear, bau dan sebagainya peluh apa kan. Jadi disebutkan pada kitab kita ni, Imam Ghazali menyebutkan bahawa di pagi hari Jumaat itu hendaklah engkau mandi, kerana mandi hari Jumaat itu adalah satu kepastian hukumnya adalah sunat muakkadah. Setiap orang yang baligh, orang yang diwajibkan sembahyang Jumaat, ke atas setiap orang yang baligh dan orang yang diwajibkan solat Jumaat. Dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menyucikan badanmu dan mencukur bulu ari-ari. Misalnya, contohnya bulu ari-ari dan sebagainya, dan menghias misai misalnya, dan memotong kuku dan menggunakan kayu sugi, yakni kayu miswak, dan segala cara bersuci. Jadi kita sebutkan tadi kan, dikira sebahagian daripada kita membersihkan seluruh diri kita untuk kita bersedia pergi solat Jumaat. Adapun ada pandangan yang kata potong kuku ni lebih baik lepas Jumaat pula dah. Ada, saya pernah jumpa, no? Ada pandangan yang kata potong kuku ni afdal dia lepas Jumaat. Wallahu alam. Saya tak jumpa kesahihan tu, tapi ada hak sebut lagu tu. Pernah dengar ke? Pernah dengar? Belum pernah lagi tau. Baru ni. Saya pun bila tengok-tengok tu, lain macam ni. Potong kuku lepas Jumaat. Saya duk biasa sebelum saya share apa Tok Guru duk bagi tahu, sebelum Jumaat bersih terus. Pasal apa? Dikira sebahagian daripada kita menyucikan badan kita ni adab-adab untuk pi solat Jumaat tu. Sebab tu yang Imam Ghazali kata, bermula daripada Khamis malam tu, dah mula dah kamu mempersiapkan diri kamu, bersihkan segalanya untuk kamu pergi hari Jumaat esoknya, sambut hari Jumaat tu. Jadi sebab itulah disunatkan memotong bulu-bulu ari-ari dan sebagainya. Tak kira bulu apalah, hak mana boleh potong kita potong bagi pagi hari Jumaat sunat. Dikira sebahagian daripada bersihkan diri kita. Dan ketika itu juga kamu menghiaskan segala macam misai, janggut dan sebagainya. Jadi kita kena perkemaskan. Pergi main Jumaat dengan misai masuk hidung, no? Pergi misai masuk hidung dengan tak dan Ustaz, tak dan. Nak sembahyang Jumaat ni kalut tak dan dah ni. Dengan misai panjang masuk dalam hidung, masuk dalam mulut sikit lah. Orang main-main Jumaat tengok pun takut. Kena kita Tok Imam pula, jam terus. Tok Imam yang buat pangai ke tu. Baik Tok Imam kita misai pun tak ada apa. Muda-muda di belakang kan. Misai tak ada, tak garang lah. Tapi misai ni sunnah potong. Sunat mencukur misai. Janggut jangan. Janggut, sehingga kan ada hadis menyebutkan digalakkan untuk kita menaruh, menyimpan janggut. Jadi kita merapikan saja, jangan duk pergi cukur pula. Baik. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih, kerana itu lebih disukai di sisi Allah Ta'ala. Dan pakailah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid dan berjalanlah dengan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan. Dalam hal ini Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, wa man raha fi sa'atil thaniyah faka'annama qarraba baqaratan, wa man raha fi sa'atil thalithah faka'annama qarraba kabasha, wa man raha fi sa'atil rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan, wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Fa idza kharaja al-imam tuyat as-suhuf wa rufi'at al-aqlam wajtama'at al-malaikah 'inda al-minbar yastami'una adh-dhikr. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Hak ni yang kita selalu duk war-warkan. Kalau kita dengar orang tua-tua duk ceritakan hampir semayang Jumaat awal sikit. Ni orang tua-tua. Tok Wan saya dulu memang selalu duk cerita benda ni. Hampir semayang Jumaat awal sikit, nak lembu kah, nak unta kah, nak telur ayam. Kita duk cerita macam betul ke ni, macam main-main pun telur ayam. Pergi semayang tak dapat telur ke apa pun.
Waktu tu budak-budak duk fikir lagu tu lah. Bila kita dah mengaji ni, tengok-tengok, ada hadis. Bukannya biasa-biasa ni. Baik kita tengok kelebihan orang yang mengutamakan Jumaat dia. Ni bukan biasa-biasa Jumaat ni, kita akan boleh buat main-main. Maka Imam Ghazali kata, segeralah engkau pergi ke masjid dengan, sebelum tu Imam Ghazali kata, ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang cantik, bersih. Adapun pakaian yang bersih yang Allah suka adalah pakaian yang putih. Hari Jumaat sunat pakai warna putih. Jadi kalau tak ada macam mana Ustaz ni, pakai baju apa pun tak apa, janji bersih. Itu nak cerita tu ya. Janji bersih pakaian kita tu. Sebab tu kita kata, persiapkan pakaian kamu. Walaupun dalam keadaan kita bekerja, siap-siap dah duk lah kita, duk lah motor. Sekejap nak pergi sembahyang Jumaat, tukar bukan payah pun. Payah sekejap nak masuk kerja balik dah. Tak payah, kita yang payahkan sebenarnya. Yang pergi dengan pakaian kita kerja tu, dengan kadang kotak tadi, tengah kerja kotak kita tak sedang kan. Siapkan pakaian. Sebab kita nak hari Jumaat ni sekali ya seminggu. Kita nak yang terbaik untuk hari Jumaat kita. Maka kalau ada yang putih, elokkan yang putih. Pakai pakaian yang warna putih. Kerana itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pakailah minyak wangi. Standby minyak wangi ni. Letaklah kereta, letaklah motor. Kalau kata hari Jumaat kita tak mana-mana pun, kita ada dah minyak wangi siap-siap. Yang paling terbaik. Paling terbaik yang kita kira paling terbaik lah. Jangan ikut orang. Orang ni kata dak hak ni terbaik lagi. Dak hak ni terbaik lagi, ikut orang habis. Semua minyak wangi dah kat rumah kita. Dia ikut kita. Kalau kita rasa hak ni yang terbaik, kita pakai. Yang paling terbaik maksudnya, jangan pakai minyak wangi yang busuk. Ada kan minyak wangi busuk ni? Bagi busuk, bagi setengah orang. Kita pakai wangi. Tiba-tiba dia kata, apa minyak wangi yang busuk? Ikut dia hidung dia. Hidung orang tak sama. Jadi kita pakai yang kita kira ini adalah yang terbaik hari Jumaat, sebab kita nak bagi yang terbaik. Maka pakai minyak wangi banyak-banyak, tak apa. Sapu minyak wangi bagi banyak-banyak. Setelah itu segeralah engkau pergi ke masjid. Ini yang kita tengok sejak COVID-19 ni, apa yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, ni Allah tengah mendisiplinkan kita. Musim-musim COVID-19 ni, Allah tengah mendisiplinkan kita untuk mai awal sembahyang Jumaat. Pukul 11.30, pukul 12 kena mai dah. Mai lambat pada muka hampa, sembahyang luar pagar. Bukan dekat sebelum ni luar tu. Lah ni luar pagar. Tutup habis pagar-pagar. Pasal apa? Lambat mai. Tak daftar kat tambah belah Kuala Lumpur Damansara, tak daftar, tak boleh masuk. Saya kena dah. Saya tiba-tiba ada kuliah di pejabat mana tak itu ni. Kita pun nak sembahyang Jumaat. Habis-habis kuliah duha apa semua ni, kata biar lu sehari balik, sehari jam ke apa, tak dan sampai semayang kok belah KL ni Saya pun cari masjid sempoi sikit. PP nak masuk, daftar bila ni, ada nama ke? Tak ada daftar pun. Saya nak main semayang, tak boleh. Tak tahu kok masjid tu saja ke apa. Belah-belah Kuala Lumpur ni memang tak boleh. Dia kata kena daftar. Lah ni orang buat daftar online pun tak mau daftar. Saya kena marah pula. Saya kata bukan saya duduk kot ni, saya mai tiba-tiba mai ada kuliah kot ni. Kuliah ustaz ke ni? Tak ada lah ustaz, tapi ada kuliah tadi, ada ceramah kat pejabat apa saya lupa dah. Ada kuliah kat pejabat tadi. Ustaz tak apa. Dia cerita apa pula ni, macam kartun pun dah. Awak tak abang kata ustaz ni, ustaz. Habis tu kalau bukan ustaz. Nampak tak? Tak boleh macam ni saya kata. Orang lain pun tak bukan ustaz pun tak nak semayang ke? Tak boleh, kena daftar. Ustaz apa kita? Saya ustaz kita faham lah. Ustaz, faham macam mana pula kan? Macam-macam. Belah sana memang tak boleh. Kalau tak daftar tak boleh masuk. Ni semua sebab COVID-19. Tapi kita tengok di sebalik hikmah yang lebih besar, Allah nak disiplinkan kita. Sebelum ni duk main lambat. Duk mai semayang Jumaat lambat. Bukan ada apa, kadang-kadang tu dia saja duk kok kedai sembang minum kopi baru baru azan pertama. Jarang. Baru azan pertama. Sekali azan kedua kita pergi elok-elok azan kedua tak khutbah lagi. Ni hak selalu berlaku ni. Gelak tu selalu buat pasal ni. Hak selalu berlaku ni. Ni duk sembang sama-sama dia kan. Baru azan pertama. Relax Okey, tak apa, baik. Hak kedai pun. Sedangkan Allah dah perintahkan dalam surah Jum'ah.
Apabila bunyi saja azan, tinggalkan segala jual beli semua sekali, tinggalkan. Segera. Nampak tak? Lah ni buah azan tu Oi, marah tunggu nak turun konti buah azan tu sebelum ni bunyi loceng Oi, tengah duk rancak ni. Oi, saya kata tak puas setengah jam. Aduh, susah sikit lagi, sikit lagi. Baik. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan pergi buat laporan pula. Saya tak boleh main al-falah lah. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kat mana kita tadi? Duduk bersembang kan? Kita duduk bersembang. Duduk bersembang kita sebab kita dah menjadi rutin dalam kehidupan kita duduk kalik-kalik nak pergi sembahyang Jumaat ni. Sedangkan Imam Ghazali sebut di sini, segeralah kamu pergi untuk melaksanakan solat Jumaat. Idza nudiyatis salati min yaumil jum'ah. Idza nudiya lis-salah. Dialiskan dia lis-salah. Ila nudiya lis-salah yaumil jum'ah. Fas'au ila dzikrillah. Kan dalam surah Jumaat sebut kan? Nak kena segera tinggal jual beli. Nak kena segera tinggal apa kerja yang kamu ada ni, tinggal semua terus. Ila nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Dan ingatlah kamu kepada Allah. Terus kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan segera ke masjid-masjid untuk kamu salat Jumaat. Kan bunyi ayat tu macam mana? Ya ayyuhallazina amanu ila nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Allah seru orang-orang yang beriman kan, supaya segera kamu berpusu-pusu untuk menuju kepada salat Jumaat. Pasal apa ni? Pasal hadis yang Nabi sebut ni. Sebab apa? Kita hari Jumaat ni hari yang sayyidul ayyam ni tuan-tuan. Bukan kita nak kalut-kalut. Dia bukan hari kiamat. Hari kiamat orang semua pokok kalut sampai tak ada nak tengok anak bini. Orang lain ni yang rapat dengan kita pun tak, mak ayah pun tak ada tengok dah. Kita kira diri kita tu hari kiamat. Ni duk buat hari Jumaat macam hari kiamat. Siapa? Ustaz, hari kiamat berlaku hari Jumaat. Pandai jawapan. Pasal kita hari Jumaat ni nak kena tenang-tenang. Kalau dah azan kedua pun duk minum lagi, khutbah pertama dah mula, dia kata tak masuk khutbah kedua lagi. Bila dah masuk khutbah tu kalut, mai sampai penat-penat. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita nak kena tenang-tenang, mai duduk. Tambahlah ni pula tempat terhad. Kadang ada ni jenis suka semayang di luar walaupun dalam tak penuh lagi. Dia kata sekali lambat nak keluar lagi. Tabah saya sembahyang di Masjid Syekh Ahmad di Sendayan. Nak keluar, siapa hak duduk dalam ni nak keluar kena beratuk. Tu dia nak boleh keluar kalau kita duduk ujung belah tu. Nak potong lain tak boleh. Tunggu. Patutlah tak mau masuk dalam. Tambah-tambah PKP ni kan. Dia jadi macam tu. Kenapa kita nak kena segera? Kenapa kita nak kena cepat? Kenapa kita nak kena pergi dalam keadaan tenang? Nak kena duduk sebelum mulanya Jumaat ni? Kita nak kena prepare. Orang kampung saya kata. Prepare. Nak kena duduk sungguh-sungguh, nak kena plan untuk kita nak buat apa? Sebab Nabi sebut, barang siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumaat, pada jam yang pertama, maka seakan-akan ia berkorban seekor unta. Seolah kita pergi potong, buat korban seekor unta. Unta berapa ribu tuan-tuan? Bukan macam kita lembu. Seekor unta sama dengan berapa ekor lembu. Mahal unta. Nak dapat seekor unta sejam yang pertama. Jam yang pertama. Jam yang pertama kita tengok apa yang dikatakan jam pertama, jam kedua. Baik. Dan siapa yang pergi pada jam kedua, maka seakan-akan ia berkorban seekor sapi, seekor lembu. Dapat pahala lembu. Dan siapa yang pergi pada jam yang ketiga, seakan-akan ia berkorban seekor kambing kibas. Dapat kambing jam ketiga. Dan siapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan ia berkorban seekor ayam. Apa ayam ya? Okey, jadi Ustaz, ayam pun sedap kok. Bukan boleh. Bukan biasa-biasa. Pertama kalau KFC tak, sempoi Ustaz. Tak apa, 2 ketua pun. Fikir aku tu pula. Tak apa. Pada siapa yang pergi pada jam yang kelima, seakan-akan dia berkorban sebiji telur. Telur seekor ayam saya. Bukan senang nak beli telur. Okey ya Ustaz. Telur tambah-tambah kalau rebus lagi sempoi Ustaz. Kalau 3 suku sempoi agak. Kali dengan kita 3 suku. Telur separuh masak. Boleh telur lah kalau pergi jam kelima. Dan apabila imam sudah keluar,
naik ke atas mimbar, maka dilipatlah buku catatan dan diangkat segala kalam dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat yang duduk di tepi mimbar untuk mendengar khutbah. Dalam riwayat yang lain menyebutkan 6 jam, iaitu siapa yang pergi pada yang kelima seakan-akan ia berkorban seekor burung, dan siapa yang pergi pada masa yang keenam seakan-akan ia berkorban sebiji telur. Berkata Imam Ibnu Hajar, semua masa di antara terbit fajar sampailah keluarnya khatib naik ke atas mimbar ketika gelincir matahari hendaklah dibagikan kepada 6. Jadi itu keadaan dia. Nak kira yang masa jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat ni macam mana? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan semua masa di antara terbit fajar sampailah keluarnya khatib untuk naik ke mimbar. Maksudnya daripada pagi tu. Ada orang main masjid duduk daripada pagi. Tak ada ajar apa, tak apa. Hak pencen pun tak mau main duduk daripada pagi lah. Maksudnya kita mai pagi Jumaat tu kalau ada kuliah subuh tu dah kira dah. Kira dah lah. Lepas tu kita penuhkan lah sementara imam nak naik ke mimbar tu, penuhkan dengan ibadah-ibadah, zikir, tahmid, tahlil lepas tadi ni. Ni ulama membahaskan berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita nak kena buat. Macam tu solat duha lah apa semua ni. Tapi kalau dah fajar pun tak nampak cara. Fajar pun dah terbit habis sampai atas kepala dah baru nak sedang. Tu cerita lain, bukan kata telung apa pun tak dapat. Kalau kata dah terbit, kita pun bangun tidur pun tak lagi hari Jumaat. Jadi tu cerita dia. Maksudnya diberikan seekor unta ni bermula jam pertama ni dikira macam mana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan mulanya daripada terbit fajar hari Jumaat tu. Mula hari Jumaat tu terbit fajar tu jam yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada yang pandangan yang mengatakan sampai jam yang keenam, sehinggalah khatib naik ke atas mimbar. Bila khatib dah mula dah dilipatlah buku catatan untuk mengambil pahala diberikan kepada kamu yang hadir pada hari Jumaat. Jadi waktu tu dah tak ada guna lah. Tu yang Allah baru azan pertama, Allah baru azan kedua, baru khutbah pertama. Jadi lagu tu lah. Tu tak dapat apa. Tak dapat apa. Jadi maka rugilah kita. Apabila disebutkan begitu, maka kita nak kena berikan fokus kita pada hari Jumaat. Dan ada yang diriwayatkan bahawasanya kadar seorang hamba ketika melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada kadar segera orang itu untuk pergi ke masjid. Jadi untuk pi tu, nak pi ke masjid tu macam seolah-olah macam kita tengok melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat, dalam berlakunya hari kiamat tu. Jadi nak habaq kata suruh segera sungguh dah pergi masjid ni. Pergi dalam keadaan tenang. Imam Ghazali kata. Bukannya kita kalut-kalut. Saya kadang dekat sini yang ramai orang tak faham ni. Dia faham macam mana? Pergi Jumaat ni dia bukan boleh pergi tenang-tenang, kena pergi kalut-kalut. Tu duk sebut tu. Macam hari kiamat. Bukan. Ulama kata nak suruh pergi segera untuk hari Jumaat tu macam kita seolah-olah melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat ni. Kita tengok Allah dah turunkan punca ataupun kesan-kesan untuk nak jadi hari kiamat tu. Dah kalut habis, satu dunia kalut tu. Macam tu lah nak pergi sembahyang Jumaat tu kena awal. Seolah-olah macam kiamat tu dah nak berlaku dah. Kan? Tapi pergi dalam keadaan kita duduk dengan tenang dan sebagainya. Maka PKP ni saya tengok antara perkara yang hikmah yang paling besar yang Allah nak tunjuk kat kita. Allah suruh kita mai awal semayang Jumaat. Jadi kita rasa lebih tenang kan? Rasa lebih tenang, boleh mai awal, duduk awal. Ada yang saya tanya tu kadang-kadang, Ustaz, saya tak pernah habis baca kahfi hari Jumaat. Tapi sejak kena mai awal masjid ni, duduk saja tak tahu nak buat apa. Pukul 12 sampai dah. Dia tak tahu nak buat apa. Baca Quran Ustaz, baca surah kahfi. Habis Ustaz. Hak semalam sambung dengan hak yang sebelum tunggu Jumaat tu, habis surah kahfi, alhamdulillah. Kira tiap kali Jumaat lah ni habis surah kahfi. Allahu Akbar. Nampak hikmah besar. Jangan kita duk tengok susah nak kena daftar, nak kena bawa sejadah, nak kena ni duk tengok hak susah tu. Nak kena tengok hikmah besar Allah nak bagi kat kita ni. Yang kata disiplin hari musim Covid ni Allah nak suruh mai awal. Cukup je maintain 40 kali kita duk main awal apa. Kita lepas ni kalau main lewat kita rasa tak senang hati lah.
Sudah menjadi malakah dalam kehidupan kita kan. Dah menjadi sebati dalam kehidupan kita. Amai lepas ni lewat tak, kita tak senang doa, nak kena piawai, pasal duk biasa piawai. Ni hikmah dia, Allah nak disiplinkan dia. Tiba-tiba kerajaan umum sampai Disember pula. Lagi peluang kita cerah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan ruang dan peluang kepada kita untuk kita mengekalkan istiqamah kita dalam kita menghadirkan diri kita awal pada hari Jumaat. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf. Saf yang pertama. Tetapi jikalau orang yang sudah banyak, jangan engkau melangkahi bahu-bahu mereka. Dan orang yang sedang sembahyang, dan pilihlah